Inilah bezanya pemimpin BN, PH dan PN. Bab PN pula ni, bab PN. Okey. Bab PN ni janganlah kita rasa budak-budak PN nak rasa bangga sangat. Sebab apa? Sebab orang-orang dalam PN ni majoritinya orang UMNO yang lompat satu bab lompat lah. 12 orang tu lah lompat lah. Kan? Hamzah, Ismati semua lompat tu kan. Tak perlu heran, tak perlu nak heran lah. Okey. Tapi mereka ni power jugalah. Power juga sebab mereka lompat je. Semua tak ada pendirian. Semua orang kata tak ada pilihan hidup lah sebab nak selamat mereka lompat. Tetapi yang lain tu adalah orang-orang yang kecewa dalam UMNO. PN pula, perlembagaan pun sama dia pegang UMNO. Nama tu UMNO dan BBM tu kalau dia terpusing balik sama tak namanya? Sama. UMNO tu bahasa orang putih. BBM tu bahasa Melayu. Kan? Lepas tu warna pun nak sama. Kan? Jadi dulu pernah sekali dalam perlembagaan tulis pemuda bersatu. Sampai tahap dia orang tukar balik kepada armada. Apa yang nak dibanggakan sangat? Sebab mereka parti baru. Dan mereka belum ada masalah. Banyaklah. Tapi orang yang sama juga yang kalah dalam UMNO masuk sana. Dia apa yang nak dibesar-besarkan, nak dibangga-banggakan. Dan orang-orang ini juga yang mana kalah, pernah ada pengalaman di peringkat cawangan, tidak pernah ada pengalaman di peringkat bahagian, sebab mereka kalah bertanding. Mereka tak ada peluang di UMNO, mereka pergi ke sana. Dan orang-orang ini pun tidak terlatih untuk memimpin. Itu je simple bagi saya. Tak perlu pening-pening. Sebab sepanjang BN memerintah dulu, orang-orang ni tak pernah ambil pot tentang masyarakat. Sebab apa? Mereka tak terlibat dalam JKM, bantuan JKM sampai mereka tak terlibat. Bantuan daripada Pusat Agama Islam, contoh zakat, hantar bantuan tak pernah terlibat. Tiba-tiba, kalau tukar kerajaan, mereka ada pengalaman tak nak bantu? Tak ada. Mereka akan bergerak mengikutkan otak mereka je, bukan berdasarkan pengalaman. Apa bezanya UMNO? UMNO, mereka latih budak daripada cawangan. Bermula daripada cawangan, pergi ke bahagian, sampailah ke pusat. Itu dipanggil hierarki dalam UMNO. Walaupun ada berlaku perbalahan. Biasalah dalam keluarga pun, kita anak beranak pun bertikam lidah. Orang kata bergaduh adik-beradik. Ini kan pula dalam parti. Itu pendapat saya lah. Kalau kata negara Islam. Ya, Cik Abah nak tanya apa tu? Pas. Pak Abbas tanya pas. Pas. Okey, pas. Okey, bab pas. Kita lihat ketika waktu PH memerintah. Selama 60 tahun, saya ulang balik, saya pernah cerita pada Pak Yus lah. Selama UMNO memerintah, BN memerintah bersama komponen MCA, MIC. Pernah dengar tak nama statut room dengan ISET? Tahu tak bahayanya dua benda ni? Bab rasuah ni, nak cerita rasuah, semua parti ada rasuah. Yang kata parti, agensi, badan uniform, sampailah ke bawah, sampai kontrak dekat pejabat daerah pun ada rasuah. Dia panggil jolok, orang jolok nak buat tender sebagainya kan. Yang cerita rasuah lah. Saya tak nak cerita rasuah. Rasuah ni terlalu dalam dan terlalu besar. Okey, itu kamera. Okey. Okey, bab ISET dan statut room. Pakcik Abbas tahu tak pasal statut room dan ISET? Tak tahu. Tak tahu tak? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Dia, Pakcik Abbas ni PH PH ke PN? Ini pas. Sekampung. Okey, sekampung. Okey. Cik Abbas, okey. Saya amat menghormati. Untuk pengetahuan, untuk masa PRN yang lepas di Johor, kami sama-sama dengan orang PAS tau. Pasal bendera. Walaupun Haji Hadi arahkan, di Johor semua jentera PAS membantu BN. Maaf cakap lah. Ya. Mereka undi BN, tu sekarang cakap. Sebab tu Johor menang TKO habis lah. TKO habis untuk Don. Begitu juga di Melaka. Kenapa? Takut. Sebab akar umbi dah tak dengar lah cakap orang atas. Sebab apa? Yang menyuka muafakat betul-betul ini Abduh je. Anak Nik Aziz. Betul? Betul. Okey. Kenapa kita boleh gabung ketika itu? Bila berlakunya statut Rom. Siapa yang bongkar statut Rom ni? Ketika Kula Segaran telah menandatangani ketika itu,
di Itali selanya. Lagi 6 hari ke 10 hari, lagi 10 hari. Ketika itu TMJ mengeluarkan post di media, sama ada di Facebook ataupun di IG saya tengok. Kena cek balik lah, kena buka balik. Tentang bahayanya status room. Ketika itulah rakyat Malaysia melihat dan sedar. TMJ itu sebab apa? Dia melibatkan tentang kuasa Raja-Raja Melayu. Status room ni simple lah, bahasa pendek, tak nak cerita panjang sangat nanti bosan. Bahasa pendeknya, kalau kita setuju join status room ni, okey, ketua tentera negara boleh didakwa. Tahu tak ketua tentera negara ni siapa? Agung. Agung kita. Ketua tentera negeri. Siapa? Thank you, Arlan. Sultan. Bila kita sign dan bersetuju, dia lepas sign tu, dia bagi tempoh 30 hari tau. Lepas 30 hari tak ada apa-apa masalah, tak ada tolakan, tak ada penafian, dia akan terus lulus lah. Dia join lah benda tu, satu room. Nasib baik ada tempoh lagi 10 hari atau 12 hari, saya lupa masa tu. TMJ terus keluarkan post, ramai rakyat bangun dan membuat bantahan. Itu berlakunya di Padang Marbuk. Rakyat nampak benda ni membahayakan Agung dan Sultan. Selama BN memerintah, pernah tak kita nak mengaguh-gugat kedudukan Sultan dengan Agung? Betul kami BN tu bersama MCA, MIC. Tapi mereka adalah sahabat yang baik. Mereka tahu. Mereka itu kawan. Dan mereka tahu tentang keistimewaan orang Melayu. Hak-hak masa perjanjian. Dia tahu. MCA. Tapi kadang-kadang ada juga mereka tercelupar, tercakap. Kerana apa? Mereka pun ada perasaan. Kadang-kadang kita dengan kawan kita pun gaduh. Itu normal. Tapi mereka tidak melampaui batas keistimewaan orang Melayu. Betul. Itu kena ingat. Tapi bila sampai tahap Sultan pun dikacau, nak jadi apa kita ni? Di manakah orang Melayu dalam PH? Tahu tak kalau kita setuju hari itu, contoh tiba-tiba dalam sidang DUN, tak kisah DUN mana-mana, mereka kata, saya mahukan status Bumi Putra itu dibuang dalam IC, dalam mana-mana. Sijil beranak dan sebagainya. Kita mahu tulis status Malaysia saja. Okey. Saya mahu buat kahwin campur contohnya. Di sidang DUN sidang DUN. Jadi biasanya speaker akan bawa ni bila berkaitan dengan bangsa dan agama, dia akan rujuk kepada Sultan. Kalau kita setuju satu room contohnya, bila kita rujuk confirm, tuan pun dah tahu jawapan, Sultan tak akan suka. Tak akan terima benda ni. Contohnya nak buang daftar Bumi Putra, nak kahwin campur sebagainya, mereka melibatkan agama. Bila mereka tak setuju je, mereka boleh suarakan pada kuasa asing, mereka kata, kami sebagai kaum minoriti ditindas oleh kaum majoriti. Maka kuasa asing ataupun Mahkamah Dunia akan masuk ke Malaysia untuk mendakwa. Kenapa tak boleh kaum minoriti ini membuat perkara yang disebut. Silap Sultan kita boleh didakwa. Kena ingat, sebab itulah ramai orang PAS dan UMNO bangkit ketika itu. Dan satu lagi tentang ISET pun kita bangkit juga. ISET ni apa? ISET ni ialah mereka minta kesamarataan bersama semua Malaysia. Malaysia. Benda ni tak pernah berlaku selama... Tak pernah lah, memang tak pernah berlaku. Tapi dua perkara yang pelik berlaku, yang sangat membahayakan Melayu Islam di Malaysia. Dan ketika itulah saya melihat ketika sign, saya melihat orang masa PAS tu menangis. orang UMNO dan PAS bangkit kan? Ya, betul. Orang UMNO dan PAS bangkit masa tu. Isu dengan di manakah seorang orang bersatu? Masa tu bersatu dalam PH. Nanti saya kasih cerita satu-satu. Sebenarnya, Lepas tu mereka nangis. sebenarnya Pertama kalinya saya melihat orang PAS masuk dalam politisi. Mak cakap saya minta maaf pada orang PAS pertamanya. Mak cakap lah, Jakun tengok politisi tau, mula-mula. Orang Terengganu, Kelantan tengok politisi, cantik dia kata di dalam, tak pernah masuk. Sebab nak bandingkan bangunan yang putih tu, yang jalan cokit tu, dengan bangunan politisi, langit dengan bumi.
Okey Mizan, kejap Mizan Tadi Yes. Pak Abbas kata, dia kata PAS ada bangunan sendiri, hasil Enam tingkat. kutipan derma semua Tapi yang saya nak sentuh pula PWTC itu pun hasil daripada orang-orang UMNO dan itu adalah sumbangan daripada Tengku Razali Hamzah Kuli, dia bagi tanah tu dekat UMNO BN. Betul. Itu dia punya tanggungjawab dia. Untuk cuma tadi tak sewaan, sempat nak masuk. untuk saya dimaklumkan lah. Kalau nanti boleh cek balik lah betul tak betul. Yang nak confirm finger yang betul lah. Untuk sewaan sebulan saja keuntungan dalam tu 1 juta.